Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid, Assalamualaikum adik-adik, Assalamualaikum anak-anak. Bersama-sama dengan saya Cikgu Suparman, subjek Pendidikan Islam tahun 6, bidang Sirah, tajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Muka surat 149 macam biasa. Siapa malas, saya rotan. Okey murid-murid, jom kita belajar bersama-sama. Buka buku teks. Okey, jom. Baik murid-murid, tengok buku teks. Okey, perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Tengok peta dunia tu. Okey, ada warna kuning, warna hijau, warna pink. Okey, petunjuk warna kuning. Okey, bukan warna hijau negara Islam. Warna pink 10 hingga 19% beragama Islam. Kuning 0 6 hingga 9% beragama Islam. Ini membuktikan penyebaran Islam telah berlaku di seluruh dunia termasuk di negara kita. Okey, tengok negara kita Malaysia yang kecil tengah-tengah lautan Cina tu kan. Okey, ini membuktikan bahawa negara Islam telah tersebar luas. Okey, daripada hasil dakwah Nabi yang terdahulu dan sahabat-sahabat dahulu, okey, sampai sekarang. Okey, jom kita bincang macam mana Islam boleh tersebar ke seluruh dunia sehingga ke hari ini. Okey, jom kita tengok. Baik murid-murid, di antara sebab tersebarnya Islam ke seluruh dunia, yang pertama ialah strategi Nabi Muhammad berdakwah dan kesannya. Yang pertama, iaitu strategi yang pertama, mengukuhkan negara Islam, iaitu membentuk masyarakat mengikut acuan Islam, iaitu menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan, iaitu kabilah maksudnya berpuak-puak, melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama, iaitu pentingnya ilmu agama dalam diri setiap orang muslim. Yang bawah tu menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah. Okey, amalan tidak mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah, percaya, iaitu percaya ada suatu atau benda yang lebih hebat, kuat, yang berkuasa daripada Allah. Yang seterusnya, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Memperkasakan ekonomi umat Islam, iaitu mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Jizyah ialah cukai yang diambil daripada orang bukan Islam. Okey, manakala zakat ialah diambil daripada orang-orang Islam untuk diagihkan kepada orang-orang fakir. Seterusnya, strategi yang kedua. Strategi yang kedua iaitu menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Okey, tidak kira lelaki atau perempuan menyampaikan dakwah. Seterusnya, saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Okey, saling berganding bahu antara satu sama lain. Okey murid-murid. Seterusnya, strategi yang ketiga, menjalinkan hubungan luar, menghantar utusan dan gubernur. Okey, para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Okey, Nabi hantar gubernur dan utusan ke negara-negara yang bukan Islam agar memeluk Islam. Para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Seterusnya, menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk
memeluk Islam. Okay, kesan daripada dakwah Rasulullah SAW, terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Seterusnya, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Okay. Sekarang ni dah satu dunia dah dapat dikuasai oleh Islam, termasuk negara kita Malaysia, negara jiran kita Indonesia. Seterusnya, cabaran berdakwah. Apa dia cabaran berdakwah ni? Yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Sehingga terjadinya perang. Terjadinya dua perang, itu perang Hunain dan juga perang Tabuk. Kita tengok perang Hunain yang warna biru dulu. Berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Huzain, kabilah Hawazin dan Bani Saqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Alhamdulillah. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuk Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Perang Hunain ini diketuai oleh Malik bin Auf bagi orang pihak musyrikin. Seterusnya, perang Tabuk. Berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Selepas tahun berlakunya perang Tabuk. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlaku pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gurun dan takut di hati musuh. Begitulah hebatnya orang-orang Islam pada zaman tu. Okey. Seterusnya, menghadapi golongan munafik. Ini cabaran-cabaran dia. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. 2. Menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. 3. Membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Golongan munafik ni golongan yang bahaya. Depan kita dia baik, belakang kita dia buat jahat dengan kita. Iktibar daripada perkembangan dakwah Islam, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah, menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara berhikmah. 2. Kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan murid siapkan latihan dalam Google Form yang akan diberi nanti untuk kefahaman murid-murid. Like, share dan subscribe macam biasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.